Segi kepada okey, secara orang kata roughly-nya tuan-puan boleh nampak di sini apakah keperluan yang memang perlu tahu kan. Okey, bahan mentah kan, apa yang saya telah huraikan sebelum ni lah. Bahan mentah tu dan berkenaan produk, menu, apakah perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat tuan-puan. Dari segi pemprosesan tu okey ke dok, pemprosesan dari segi proses flow okey ke dok. Penyimpanan bahan mentah, penyimpanan produk siap, peralatan dan perkakasan, pembukusan, pelabelan dan pengiklanan tu juga kita tengok adakah bersesuaian dengan nak bagi persijilan ni. Kalau kata pengiklanan ni menjurus kepada sekian-sekian yang tidak elok, jadinya orang kata tak comel lah dengan orang kata status ada CJ halal ni, tapi pengiklanan tu tak berapa comel. Okay? Okey, seterusnya pengangkutan, pengedaran, premis dan juga pekerja. Tu topik yang sama lah seperti apa yang saya huraikan sebelum ni. Okey, yang ke-10 berkenaan sanitasi lah. Sanitasi premis, contoh sebelum buat pemprosesan, selepas buat pemprosesan, sama ada benda tu kita kemah, kita cuci bersesuaian ataupun tidak dengan jumlah produk yang kita buat. Okey, kemudahan dan kewajikan pekerja tetap kena ada lah. Okey, sebagai contoh, kita ada 20 orang pekerja. Tapi tak ada tempat rehat, tak ada disediakan tempat untuk solat, tak ada disediakan tempat untuk pekerja makan minum. So yang tu tak boleh. Maksudnya bukan kata majikan tu perlu fokus kepada tempat proses saja. Tak boleh gitu. Perlu juga fikir untuk jaga kebajikan dan juga kemudahan bagi pekerja. Alright, seterusnya latihan. Latihan perlu diberikan kepada pekerja. Contoh latihan ni lagu mana? Latihan itu dari segi at least lah, kalau kata pekerja kita ni memang ada dah pengetahuan dari segi nak jaga integriti halal, tapi dalam masa yang sama sebulan sekali pihak majikan invite mana-mana pegawai kan, contoh invite pegawai daripada bahagian perusahaan halal jahit untuk bagi peringatan balik atau sebaliknya lah. Okay, maksudnya kita always remind kita punya staff berkenaan nak jaga ni. Nak jaga kita punya proses flow, nak jaga kita punya integriti pemegang CJ Halal Malaysia. Okay, sistem pengurusan halal Malaysia, MHMS lah. Yang tu juga perlu ada, perlu dijaga. Berkenaan dokumentasi dan record. Okay, maksud dokumentasi dan record ni contoh every invoice yang kita beli bahan mentah kan. Ataupun record kita punya pest control, semua tu kena keep documented lah. Maksudnya bila once auditor ke lapangan dan auditor minta any documentation related, jadinya pihak industri ataupun syarikat pemohon ni perlu well prepared lah. Tak saya kata masa tu auditor minta tapi duduk ni gapo kelang kabut nak cari ke dalam masa saja pun tak jumpa lagi dokumen tu. So tak say. Sebab tu any dokumen yang related tu kita punya production, related tu kita punya business, kena keep in record, kena keep documented. Apa kata? Perlu ada file yang khusus. Tak say kata sipai bawah batal lah apa, tak say. Alright, next alat dan unsur penyebahan. Macam tadi lah, kena letak di tempat yang bersesuaian kan. Okey, pematuhan undang-undang dan peraturan mengikut kita punya sumber rujukan lah. Dan juga berkenaan penghilangan kontrak ataupun OEM. Alright. Seterusnya kita pergi kepada sistem kawalan halal dalaman ataupun internal halal control system lah. Okey, IHCS ni diperlukan bagi syarikat di bawah kategori kecil dan juga mikro, which mean nilai pendapatan tahunan syarikat tu kurang daripada 300,000. Bagi kecil ni 300,000 ke bawah dan mikro ni lah kecil dan juga mikro. Jadi syarikat pemohonan syarikat pemohon CJ ni perlu membuat satu sistem kawalan halal dalaman bagi memenuhi keperluan persijilan. Okey, pembangunan dan pelaksanaan IHCS ni hendaklah memenuhi elemen berikutlah. Sekurang-kurangnya mempunyai satu polisi halal, di mana polisi halal ni pihak industri ataupun syarikat tu sendiri perlulah faham dan perlu dimaklumkan ataupun diwar-warkan kepada
kepada semua. Kepada semua tu maksudnya kepada kita punya staff lah. Okay. Biar kita punya pekerja tahu kita ni adalah pemegang sijil ataupun kita ni adalah syarikat yang dalam proses untuk dapatkan persijilan. Jadinya pihak majikan perlu memberi penerangan kepada semua staf yang terlibat, menyatakan sekian-sekian apakah polisi halal syarikat industri ataupun syarikat tuan-puan, apakah integriti halal yang perlu dijaga oleh each staf yang terlibat dengan kita punya proses. Okey, seterusnya prosedur kawalan bahan mentah ataupun pelanggan lah. Dan yang terakhir, prosedur keboleh kesanan. Perlu ada traceability. Yang ni sebab apa? Kita kena prepared. Contohlah kita pasarkan produk kan. Kita pasarkan produk tapi kita tak ada program ataupun prosedur keboleh kesanan. Jadinya contoh let's say ada masalah di pihak pengguna dan akan ada orang kata return produk daripada customer. So kita nak trace masalah yang customer return ni sebab apa. Jadi bila once kita ada prosedur keboleh kesanan ni, senanglah untuk kita trace masalah di step mana, di bahagian mana. Okey. Seterusnya manual MHMS ni 2020 hendaklah dirujuk. Manual prosedur persediaan halal lah hendaklah dirujuk bagi keperluan pembangunan dan pelaksanaan berdasarkan elemen-elemen sistem kawalan halal dalaman ni yang telah ditetapkan oleh kita punya prosedur sendiri. Alright, seterusnya sistem jaminan halal ataupun HAS, Halal Assurance System. Okey, syarikat di bawah kategori sederhana dan besar. Besar ni maksudnya multinational, hendaklah membangun dan melaksanakan HAS bagi memenuhi keperluan khusus persijilan. Okey, bagi kategori industri sederhana dan besar, perlu dan juga wajib bagi melantik sekurang-kurangnya seorang eksekutif halal. Bagi eksekutif halal ni control all the halal system dalam company itu sendiri. Okey, jawatan kuasa halal dalaman hendaklah ditubuhkan bagi setiap syarikat ataupun setiap cawangan yang mempunyai operasi yang berbeza. Okey, jawatan kuasa halal dalaman juga hendaklah terdiri pada sekurang-kurangnya 4 orang ahli seperti pengerusi, eksekutif halal, wakil bahagian perolehan ataupun pembelian dan juga wakil bahagian pemprosesan ataupun operasi. Okey, dalam kata yang senang untuk difahami lah. Jawatan kuasa halal dalaman ni kita perlu includekan dari segi daripada top management sehinggalah kepada staff yang terlibat dengan production di production area. Kita tak say yang terlibat hanyalah staff di production area tapi kita punya top management tak terlibat dalam jawatan kuasa halal dalaman. Sebabnya semua masalah ataupun apa-apa input berkenaan pemprosesan haruslah diketahui daripada from A to Z kan. Kita tak say benda tu hanya well known among staff sahaja. Tapi bila kita tanya kepada top manager ataupun eksekutif ke apa, dia tak tahu masalah tu. Jadinya sebab itulah kita nak jawatan kuasa halal dalaman ni mestilah include from top management to the staff kan. Alright, manual MHMS 2020 hendaklah dirujuklah sama juga dengan IHCS tadi. Okay, next. Okay, dokumen apa yang perlu tuan-puan sediakan untuk completekan permohonan tuan-puan ni. Okay, antaranya ialah kita nak salinan sijil pendaftaran syarikat lah, salinan SSM, salinan lesen operasi pihak PBT daripada majlis daerah lah. Contoh tuan-puan berada di Bacok. Jadinya daripada majlis daerah Bacok kebenaran lesen operasi. Seterusnya salinan penyata keuangan syarikat bagi tahun sebelumnya. Okey, kalau katalah tiada penyata keuangan, kita minta bank statement selama 1 tahun. Bank statement syarikat lah. Okey, seterusnya kita nak salinan kad pengenalan 2 orang pekerja tetap yang beragama Islam warga negara Malaysia serta surat pelantikan sebagai pekerja di syarikat tuan-puan. Alright, seterusnya kita nak juga salinan sijil halal bagi semua ramuan yang diguna pakai oleh tuan-puan. Okey, kalau katalah tuan-puan guna pakai produk ataupun bahan mentah yang diberi persijilan oleh Badan Persijilan Luar Negara, jadinya tuan-puan perlu request lah dengan tepat tuan-puan beli tu
sijil halal luar negara bahan yang tuan-puan guna tu. Contoh daripada Australia. Okay. Jadinya kena request dengan tempat beli ataupun any supplier yang tuan-puan guna. Saya nak sijil halal susu kambing ni. Okey, untuk bagi proof kepada kita, betul susu kambing yang tuan-puan guna ni memang betul diberi persijilan oleh badan persijilan yang telah diiktiraf oleh pihak JAKIM. Okey, kalau kata bahan mentah yang diguna pakai dihasilkan ataupun diproduce oleh pengilang di Malaysia. Okey, yang tu tuan-puan boleh check. Kalau katalah susah untuk dapatkan sijil halal kan daripada supplier, tuan-puan tak perlu nak request dah, sebabnya kita ada satu sistem macam yang tadi saya tunjuk awal-awal tu. Kita punya laman web kan, halal.gov.my. Di situ tuan-puan boleh download dan juga boleh print out sijil halal yang tertera siap-siap dah validity dia punya sijil tu sehingga ke tarikh bila-bila. Okay, contoh tuan-puan guna bahan mentah daripada keluaran syarikat Nestle contoh. Jadinya tuan-puan just boleh print out daripada kita punya Directory Halal Malaysia dan print out dan hantar kepada kita. Okey, yang tu pun kita terimalah walaupun kata tak ada cert halal yang sebetul-betulnya salinan cert halal, tapi tuan-puan print out from kita punya Directory Halal, kita terima. Alright, seterusnya salinan surat kebenaran daripada pihak berkuasa kawalan dadah kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia bagi produk kesihatan ataupun makanan kesihatan lah. Yang ni yang berkenaan sajalah. Kalau kata produk makanan yang biasa, premis makanan yang tidak memerlukan surat kebenaran ni, so abaikan. Okey, seterusnya kita nak peta lokasi premis pengeluaran tu. Okey, yang ni kita nak peta lokasi ke kilang. Kita tak say peta lokasi ke syarikat. Okey, let's say syarikat tuan-puan, SSM tuan-puan berdaftar beralamat di Kota Baru. Tapi kilang pemprosesan tuan-puan tu berada di Bachok. Jadi kita nak peta lokasi tu ke Bachok lah. Kita tak say peta lokasi di Kota Baru. Sebab kita nak audit lapangan tu dibuat di kilang, di tempat proses, bukan di syarikat ataupun alamat yang didaftar SSM tu. Okey, jelas di situ. Okey, seterusnya contoh label produk yang akan disahkan halal. Yang ni pun kita nak lah sebab kita nak comply balik, kita nak verify balik. Dan juga kita nak check lah sama ada grafik yang diguna pakai tu sesuai ataupun tidak. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada fee persijilan ataupun yuran persijilan. Ramai duk tanya, mahal ke yuran persijilan halal ni? Siapa puluh-puluh ribu ke? Belah-belah ribu ke? Sebab orang kata memang susahnya nak dapat sijil halal. Susah. So lagi terlalu mahal sebab saya tak mampu. Saya syarikat kecil je. Saya buat kopi 3 in 1. 2 kopi je saya buat. Kalau kata siapa kena bayar puluh-puluh ribu, biarlah tak dapat sijil halal pun. Okey, yang tu memang banyaklah kita dapat persoalan daripada pihak industri sendiri, daripada usahawan-usahawan mahal, susah. Okey, fee persijilan yang kita kenakan paling mahal pun maksimum 2,000 dan paling murah 200 ataupun 100. Tu paling murah. Mahal ke? Saya rasa masih lagi affordable lah. Kalau kata yang 2,000 tu, kita charge bagi kilang yang multinational. Yang pengeluaran dia melebihi 15 juta. 1 tahun. Okey lah. Kalau kata pengeluaran tu melebihi 15 juta, 15 juta, 50 juta 1 tahun. Tak okey lah nak bayar 2,000 untuk 2 tahun persijilan, tak mampu. Lebih pada mampu. Sangat-sangat affordable bagi saya. Okey, fee persijilan yang dikenakan kepada pemohon adalah bagi tempoh 2 tahun. Kecuali permohonan bagi skim rumah sembelihan yang hanya bertempoh 1 tahun. Okey, rumah sembelihan tuan-puan kena jelaslah di sini. Validity sijil ataupun tempoh sah sijil yang kita benarkan hanya dalam period 1 tahun sahaja. Sebabnya kita kira skim persijilan rumah sembelih ni kategori kritikal. Jadinya perlu dikerapkan pemantauan. Kalau kata dia punya persijilan tu valid lama, contoh 2 tahun sama dengan skim-skim lain. So kita tak usahlah orang kata kemungkinan masalah yang akan berlaku dalam tempoh valid sijil tu banyak. Jadi kita nak hadkan masalah yang akan timbul, sebab tu kita bagi tempoh persijilan bagi skim rumah sembelih ni hanya 1 tahun. Jadinya yang saya kata 100 tadi untuk rumah sembelih.
Kan? Sebab dia 1 tahun. Yang 200 tu bagi skim produk makanan dan seterusnya lah. Nanti saya akan tunjuk table lagu mana kita tentukan fee persijilan mengikut kategori-kategori tertentu. Okey, fee ini dikenakan bagi setiap permohonan baharu, pembaharuan, penambahan produk, penambahan menu dan juga penambahan outlet cawangan. Okey, bila once kita charge ni bukan kata seumur hidup, dok. Okey, macam saya saat ni tempoh valid 2 tahun, dok. Jadi bila once nak tamat dah 2 tahun, 6 bulan sebelum tamat, so pihak industri buatlah proses permohonan pembaharuan. So bila once buat proses pembaharuan, kita akan buat charge pula lah. Tak ada kata 200 yang bayar awal-awal tadi valid sampai bila-bila. Dok sama juga bila once kita nak renew ke apa, kena di-chargekan charge baru. Okey, setiap permohonan juga akan dikenakan bayaran fee sebanyak RM20 sebagai charge pemprosesan. Okey, charge pemprosesan ni kita akan kenakan semasa bila? Semasa tuan-puan hantar dokumen hard copy ke pejabat. Okey, bila once kita terima dokumen tuan-puan, pada masa itulah kita akan buat ataupun kita kenakan charge bayaran RM20 ni. Okey, yang RM20 ni tidak termasuk dengan fee persijilan 100, 200 tadilah. Masa bila once tuan-puan nak pergi hantar dokumen, so kita terus kata, yang ni memang tuan-puan maklum dah, perlu bayar yuran pemprosesan sebanyak RM20. So bila hantar tu kita akan keluarkan resit pembayaran seterusnya lah. Okey, next. Okey, fee persijilan dan pembahagian kategori industri. Okey, yang pertama ni persijilan bagi produk dan juga perkhidmatan. Okey, tuan-puan boleh tengok di situ. Bagi produk dan perkhidmatan ada 8 semua tu kan. Berkenaan makanan dan minuman, produk makanan minuman, kosmetik, pharmaceutical, barang gunaan, logistik, penghilangan kontrak ataupun OEM, peranti perubatan juga dapur berpusat. Okey, bagi kategori ni kita bahagikan kepada empat industri, iaitu mikro, kecil, sederhana dan juga besar. Macam mana kita nak, apakah ciri-ciri setiap industri tu? Bagi mikro, kita tentukan industri mikro tu bagi syarikat yang mempunyai nilai perolehan kurang daripada RM300,000 setahun. Okey, bagi syarikat mikro ni kita akan charge yuran persijilan RM100 sahaja bagi 1 tahun. Tapi kita punya sijil valid untuk 2 tahun. So yuran persijilan tuan-puan hanyalah RM200 bagi 2 tahun persijilan. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya bagi industri kecil, syarikat kecil kan, di mana nilai perolehan syarikat tuan-puan bermula daripada RM300,000 sehinggalah kurang 15 juta 1 tahun, di mana fee persijilan tuan-puan RM800 untuk 2 tahun persijilan. Okey, seterusnya yang ketiga, industri sederhana. Industri sederhana ni nilai perolehan syarikat tuan-puan bermula daripada 15 juta sehingga 50 juta. Sehingga 50 juta setahun, charge persijilan, yuran persijilan tuan-puan adalah RM1,400 bagi 2 tahun persijilan. Dan yang terakhir, kategori industri besar, iaitu nilai perolehan syarikat melebihi 50 juta 1 tahun. Paling maksimum kita akan charge RM2,000 sahaja untuk 2 tahun persijilan. Okey. Seterusnya bagi premis makanan. Okey, yang ni kita charge secara lamsam. Tak kira lah tuan-puan ni kategori kata ada restoran ataupun perkhidmatan kantin, kedai bakery kan. Ada kafe-kafe, premis makanan berangkai, premis bergerak, kafeteria di Medan Selera ataupun kios-kios kan, kios-kios makanan kecil. Kita akan charge secara pukul rata lamsam RM100 untuk 1 tahun, which mean tempoh validity sijil 2 tahun, jadi yuran persijilan tuan-puan RM200 sahaja bagi 2 tahun persijilan. Okey, bagi skim premis makanan tapi kategori dapur hotel. Okey, untuk dapur hotel kita base kepada star rating. Kalau kata hotel tuan-puan tu di bawah 3 bintang, okay? 3 bintang dan ke bawah. Jadi setiap permohonan dapur hotel tu kita akan charge RM400. RM400 bagi 1 dapur hotel untuk tempoh 2 tahun persijilan. Okey, faham Apa yang tertera di table tu, di jadual tu,
Contoh tadi saya kata 400 tapi yang tertera tu 200. Yang ni bagi 1 tahun. Kan? Bagi 1 tahun persijilan. Tapi kita punya tempoh valid sijil 2 tahun. Jadi kita double lah. Jadi 400 untuk 2 tahun persijilan. Bagi dapur hotel yang rating star dia 4 bintang dan ke atas, 4 bintang dan juga 5 bintang seterusnya, kita akan charge RM1,000 untuk satu dapur hotel. Okey, jelas ya di situ? Okey, next. Kita pergi kepada skim premis makanan. Tapi yang ni kategori catering. Catering ataupun khidmat penyajian makanan dan juga dapur pusat convention. Okey, yang ni kita tak pukul rata lamsam macam premis makan restoran tadi. Yang ni kita berdasarkan juga kepada nilai perolehan tahunan syarikat. Okey, yang ni kita ada 3 kategori jenis industri. Yang pertama, jenis industri kecil di mana nilai perolehan tahunan kurang daripada RM500,000 satu tahun. Jadi, charge persijilan RM200 bagi 2 tahun persijilan. Seterusnya, jenis industri sederhana. Di mana nilai perolehan tahunan daripada RM500,000 sehingga RM5 juta. Jadi, charge bayaran RM800 bagi 2 tahun persijilan. Dan last sekali, nilai perolehan tahunan melebihi RM5 juta. Jadi, jenis industri tuan-puan adalah kategori besar lah. Di mana maksimum charge kita adalah RM1,400 bagi 2 tahun persijilan. Okey, jelas ya untuk skim, untuk 8 skim persijilan tu. Dan last sekali, skim persijilan rumah sembelihan. Okey, yang ni kita tak berdasarkan nilai perolehan syarikat ko ataupun kita lamsam macam restoran tadi. Yang ni kita berdasarkan jumlah pengeluaran harian, bilangan haiwan yang disembelih, kapasiti bilangan haiwan yang disembelih oleh rumah sembelihan tuan-puan. Okey, kategori jenis industri kecil ni bagi dia adalah contoh jenis haiwan tu kita bahagikan kepada 3. Ayam atau poultry lain atau arnab tu kategori pertama, kambing, biri-biri atau rusa satu kategori dan last sekali yang nombor 3 lembu, kerbau ataupun unta. Okey, bagi jenis industri kecil ayam, kita inilah jenis haiwan ayam, jumlah pengeluaran daripada 1 ekor sehinggalah 2,999 ekor, kurang daripada 3,000 lah. Jadi fee persijilan hanya 100 sahaja. Okay, murah ya, 100 untuk 1 tahun persijilan. Disebabkan kita punya persijilan halal bagi rumah sembelihan kita tak hanya valid untuk 1 tahun. So kita tak double lah. Hanya apa yang tertera di table kita ni sahaja. Okey, jelas ya? Okey. Bagi kategori sederhana, kita charge 400 bagi 1 tahun dan besar kita charge 700 untuk 1 tahun. Yang besar ni jenis jumlah pengeluaran harian bagi ayam melebihi 10 ekor satu hari. Bukan sebulan 1 hari. Maksudnya rumah sembelihan dia ni satu hari tu dia sembelih lebih daripada 10 ekor. So rumah sembelihan tuan-puan ni termasuk dalam kategori jenis industri besar dan perlu bayar yuran persijilan sebanyak RM700. Okey, jelas ya berkenaan fee persijilan. Alright. Jadinya kita seterusnya kita akan jelaskan berkenaan penambahan menu. Contoh tuan-puan ni kategori premis makanan. Restoran kan? Restoran, kios makanan ataupun khidmat penyajian makanan. So ada tahun ni lepas dapat sijil bulan 2 ni bulan 6 ada menu baru kan? Menu baru ataupun menu promosi. Jadinya tuan-puan perlu buat permohonan penambahan menu. Termasuklah sebarang menu promosi lah bagi pemegang. Tuan-puan dah ada sijil halal, SPHM. Di bawah skim premis makanan akan dikenakan bayaran fee 200 bagi tempoh 2 tahun. Okey, contoh walaupun tuan-puan ni kategori premis makanan dapur hotel kan. Yang awal-awal tadi kita charge by star rating.
Okay. Berdasarkan contoh tuan-puan ni, pemohon bagi hotel 5 star, 5 bintang. Jadinya, satu dapur tu kita akan charge RM1,000. Alright. Jadi, bila once dapat sijil, bulan ketiga, bulan keempat lepas dapat sijil tu, ada penambahan menu dan juga ataupun ada penambahan menu promosi. Bila tuan-puan buat permohonan penambahan menu, kita tak akan charge RM1,000 dah. Kita hanya charge RM200 sahaja. Sebab tu kategori penambahan menu. Bukan kata permohonan baru ke, permohonan pembaharuan ke, tak. Jadinya pihak industri tak perlu rasa terbeban lah. Sebab setiap kali ada sebarang menu yang baru, bila tuan-puan buat permohonan menu, hanya akan di-charge RM200 sahaja bagi satu permohonan. Okey, bagi cetakan poster logo halal, sekarang ni pihak JAKIM dah tak adalah bagi poster. Kalau dulu, kalau kata tuan-puan restoran, kategori restoran akan diberi poster poster logo halal yang besar tu secara percuma. Sekarang tak ada dah. Jadinya kalau kata tuan-puan perlukan poster tu, perlu buat permohonan dan setiap cetakan poster logo halal tu akan dikenakan bayaran sebanyak RM50 bagi sekeping poster. Okey, jelas di situ? Okey. Okey, kini apa yang tuan-puan perlu tahu, apa yang saya jelaskan sebelum-sebelum ni berdasarkan keperluan umum, keperluan khusus, apa yang tuan-puan perlu tahu, perlu sedia, perlu get prepared sebelum buat permohonan ataupun semasa buat permohonan tu apa documentation yang perlu diperlukan, kan? Okey, sebab pada tu tuan-puan jelas dah, buat dah permohonan, hantar dah permohonan, telah di-charge, telah bayar dan sekarang ni menunggu untuk proses audit. Okey, seterusnya saya akan jelaskanlah bagi prosedur pengauditan. Pengauditan akan dilakukan setelah semua urusan telah diselesaikan. Okey, semua urusan tu maksudnya pihak pemprosesan pihak jahit ataupun pihak bahagian pengurusan halal ni telah proses dokumen tuan-puan, telah proses permohonan di sistem dan telah dimaklumkan berkenaan caj bayaran. Okey, contoh caj bayaran bagi persijilan tuan-puan ni sebanyak RM200. Jadi tuan-puan pun telah buat pembayaran di pejabat sebanyak RM200, telah terima resit pembayaran sebagainya lah. Okey, jadinya status sekarang menunggu proses audit. Okey, bila settle semua tu, jadi tuan-puan perlu tahulah apakah skop pemeriksaan bagi pihak auditor. Apa yang auditor nak tengok di lapangan ataupun di lapangan ni kita panggil di tempat proses, di tempat tuan-puan sediakan ataupun proses produk tuan-puan. Okey, kalau kata tuan-puan adalah kategori premis makanan, so kita nak tengoklah dapur penyediaan makanan tuan-puan tu macam mana, kan? Kemas kedok. Kita nak check tempat penyimpanan bahan mentah. Nak tengok bahan mentah yang diguna pakai di lapangan tu sama ada sama ke tidak dengan apa yang telah didaftarkan di dalam sistem. Okey. Skop pemeriksaan. Yang pertama kita tengok pemeriksaan merangkumi keperluan umum dan juga khusus persijilan tadi. Apa yang saya telah terangkan tadi, kita kena auditor nak tengok balik. Nak verify balik. Okey, yang pertama dari segi dokumentasi dan profil syarikat lah. Sebab tu, apa yang saya bagi tahu tadi, industri ataupun pihak pemohon kena well prepared. Apa-apa dokumen perlu direkod, perlu disimpan. Tak boleh orang kata bila once auditor pergi nak tengok sebarang dokumen tak ada. Hanya boleh diberi keterangan secara verbally saja. Yang tu kita tak terima pakailah. Sebab kita nak proof, kita nak bukti, kan? Okey, seterusnya kita nak tengok lagu mana sistem kawalan halal dalaman dari segi start daripada proses purchasing, proses receiving, lagu mana tuan-puan handle. Okey, bahan mentah, ramuan dan bahan bantuan pemprosesan. Kita nak tengok peralatan, kan? Dari segi pembukusan dan pelabelan tuan-puan sama ada sama ke tidak dengan apa yang dihantar kepada kita. Nak tengok tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan tu ada dua lah. Tempat penyimpanan bahan mentah dan juga tempat penyimpanan produk siap. Seterusnya kita nak tahu proses. Proses tu maksudnya tempat proses. Nak tengok masa auditor pergi tu memang perlu ada pemprosesan dijalankan. Tak boleh kata
auditor pergi masa tak ada pemprosesan. Hari tu cuti. So, bila once cuti, auditor pergi berkebetulan tak ada proses langsung. Contoh, on the spot tak ada proses sebab tak ada air ke, tak ada elektrik ke ataupun semua staff cuti emergency pada hari tersebut. So, proses pengauditan tidak dapat dijalankan lah. Sebabnya auditor memang akan tengok proses pemprosesan tu from A to Z. Okey, kita nak tengok juga dari segi pengangkutan. Sama juga apa yang saya terangkan, sistem aliran rantaian bagi untuk apa? Untuk dapatkan pensijilan halal tadi. Pengangkutan, pekerja, sistem sanitasi, pengurusan sistem buangan, nak tengok sistem pemparitan, keadaan fizikal premis lagu mana. Okey, jelas di situ. Alright. Yang kedua, audit pengesahan di lapangan akan merangkumi perkara berikutlah. Okey, yang pertama ada opening meeting, mesyuarat pembukaan. Bila auditor sapa di premis, so auditor akan buat opening meeting. Masa opening meeting tu, auditor akan perkenalkan diri masing-masing lah. Lepas tu, pihak syarikat diminta untuk membuat sedikit short presentation. Short presentation ni maksudnya tak adalah awak kata kena at least well prepared ataupun kata not terangkan kepada pihak auditor, beri sedikit penerangan bila syarikat ditubuhkan, kan? Ada berapa orang pekerja, buat produk gapo, presentation lah, short presentation sahaja kepada pihak auditor. Seterusnya, pihak auditor akan buat semakan dokumen. Lepas semakan dokumen tu, pihak auditor akan ke lapangan. Ke lapangan tu, contoh tadi, buat semakan dokumen di office, di pejabat kan. And then, yang ketiga tu, pihak auditor akan turunlah, akan pergi ke tempat pemprosesan. Okey, di tempat pemprosesan tu, banyaklah yang auditor akan tengok. Dan di situ, perlulah diberi, kebenaran untuk auditor pergi ke mana-mana tempat hok dia nak pergi. Tak boleh kata limit. Tak boleh, cik, tak boleh masuk bilik ni, tak boleh masuk bilik tu. Banyaknya peraturan. So, tak boleh gitu. Semua tempat ataupun semua, accessible lah. Boleh pihak auditor tu boleh masuk, boleh check. Tak boleh ada limitation di situ. Okey, yang keempat, penilaian akhir di mana step yang keempat ni pihak auditor akan berbincang sama ada apa yang dia tengok, apa yang telah diaudit tadi, sama ada telah comply dengan kita punya prosedur ataupun tidak. Dan last sekali, kita ada mesyuarat penutup lah. Mesyuarat penutup ni akan melibatkan pihak industri balik, pihak pemohon. Di sini pihak auditor akan bentangkan apakah penemuan semasa pengauditan. Okey. Seterusnya kepada persempelan. Okey, bagi persempelan, auditor berhak mengambil sampel bahan ataupun produk yang diragui status halal untuk tujuan analisis makmal dan juga bagi penelitian panel pengesahan halal mengikut prosedur yang ditetapkan. Okey, pihak auditor juga bolehlah diberi hak untuk ambil apa sahaja yang pihak auditor rasa perlu ditunjuk kepada pihak panel masa mesyuarat panel ataupun perlu dihantar kepada makmal untuk dibuat analisis. Bagi contoh pihak auditor rasa penggunaan bahan mentah gelatin ni perlu di-verify balik. Okay? Sama ada betul ke tak, tak ada DNA, porcine ke dan sebagainya. Dan seterusnya lah. Jadinya sampel yang diambil oleh pihak auditor ini, kayaknya pihak pemohon ataupun industri tu boleh perlu beri kebenaran. Tak boleh kata tak boleh ambil, saya akan hantar kemudian hari ke bila-bila. Tak boleh. Kalau kata pihak auditor nak on the spot tu lah dia akan ambil. Alright. Okey, secara roughly-nya apa yang tuan-puan perlu faham lah, perlu fahami kita punya proses pengauditan ni. Pihak auditor perlu diberi kebenaran untuk mengambil gambar. Apa sahaja gambar yang dia nak ambil. Mana-mana sudut ataupun mana-mana tempat yang dia rasa perlu diberi kebenaran. Tak ada limitation di situ. Seterusnya, sesi temu ramah pekerja. Tak boleh lah kata pihak majikan kata, cik tak boleh nak interview saya punya staff A ni. Kalau nak interview, kena interview staff B. Tak boleh gitu. Okay.
Akhirnya, mana-mana yang auditor rasa bila dia masuk lapangan tu, ikut dia lah nak buat ke apa. Pihak majikan ataupun owner tu tak boleh nak control pergerakan auditor. Seterusnya, pengambilan sampel. Macam yang saya tadi lah. Perlu diberi hak lah untuk ambil sampel sebanyak apa-apa sampel yang dia rasa perlu. Dan yang terakhir, akses kepada keseluruhan premis. Okey, jelas ya di situ. Okey, bagi syarat-syarat pekerja. Apa yang saya maklum tadilah. Di samping telah hadir kursus pengenalan makanan, kan? Telah ada suntikan anti-typhoid. Pihak pekerja juga perlu mengamalkan GHP. Okay. Perlu sentiasa cuci tangan. Tak boleh pakai sebarang perhiasan diri. Termasuklah jam. Okay. Termasuk juga brush ni. Brush tudung ke apa ni. Tak boleh lah yang ada mata-mata tu tak say. Kita nak yang plain. Maksudnya tak ada orang kata berkemungkinan apa-apa yang dipakai oleh kita punya staff tu berkecenderungan untuk menjadi fizikal. Pencemaran fizikal kepada kita punya produk. Okey, jelas pakaian tu kena bersesuaian lah. Kena orang kata sopan, tak boleh pakai short pants, kasut perlu bertutup lah. Tak boleh orang kata pakai selipar, kan? Bila selipar tu, orang kata satu keselamatan pekerja dari segi takut ada bahagian-bahagian berat jatuh ke, nanti cederalah kita punya pekerja. Sebab tu penting untuk pakai safety shoes di production area. Okey, pihak pekerja juga perlu komited dan tanggungjawab lah dengan polisi halal yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan tadi. Sebab itulah ini polisi halal ataupun jawatan kuasa halal dalaman tu perlu di-involve ataupun tak boleh top management sahaja. Kita punya staff ni tak ada dalam jawatan kuasa halal tu. So perlu involve from the top management sampailah ke kita punya staff yang terlibat di production area. Okey. Pihak majikan juga perlu sediakan tempat khas lah. Tempat khas tadi apa yang kata kebajikan pekerja ke. Perlu ada tempat yang khusus untuk makan, tempat yang khusus untuk minum. Kalau kata kita punya staff tu jatuh, dia hisap rokok. Tak boleh kata kita nak sekap dia punya, tak boleh hisap rokok tu. Jadi kita kena sediakan tempat untuk dia hisap rokok. Sebab ada pengalaman-pengalaman auditor bila kita pergi ke lapangan tu, jumpa putung rokok tu di tempat proses. Which mean situ kita nampak lah dia punya staff tu hisap rokok di tempat proses. Kita tak say benda tu berlaku. Alright. Seterusnya, panel pengesahan halal. Okey, setelah pihak auditor pergi ke lapangan, jalankan proses audit, okay. Jadi untuk mengeluarkan kelulusan, memberi kelulusan sebelum mendapat persetujuan halal, pihak auditor akan membuat pembentangan kepada pihak panel pengesahan halal dalam mesyuarat yang dihadiri oleh panel pengesahan halal ni lah. Okey, pegawai pemeriksa akan membuat laporan dan membentangkan kepada panel pengesahan halal. Okey, bagi negeri Kelantan, panel pengesahan halal kita terdiri daripada pihak JAKIM, daripada beberapa agensi luar lah, tidak termasuk dengan kita punya pengarah, timbalan pengarah operasi, timbalan pengarah pengurusan. Jadinya melibatkan beberapa agensi luar, bukan sahaja di pihak Jahit sendiri. Okey, panel pengesahan halal ni akan membincang dan juga membuat perakuan sama ada premis ataupun produk yang telah dibentangkan oleh auditor tu sama ada telah memenuhi piawaian halal dan layak untuk diberi persetujuan ataupun tidak. Jadinya tuan-puan perlu fahamlah di mana kelulusan lulus ataupun gagal ni bukan di pihak auditor. Auditor hanyalah pergi audit, membentangkan dan juga mengeluarkan show. Show tu sama ada apa yang dia rasa yang dia pergi tu, sama ada pihak syarikat ni boleh di-showkan untuk diberi kelulusan ataupun sebaliknya. Dan keputusan tu adalah di pihak panel pengesahan halal. Okey, seterusnya. Okey, yang ni kebiasaan lah. Apakah masalah-masalah yang biasa auditor jumpa bila auditor ke lapangan? Yang pertama, pertukaran bahan mentah tanpa kebenaran. Okey, yang ni contoh
tuan-puan telah declare di dalam sistem kan. Di dalam sistem tuan-puan pakai tepung gandum 2 brand sahaja. Brand A dan juga brand B. Tapi bila auditor ke lapangan, tak ada brand A dan brand B tu. Adanya brand C, brand D, brand E, brand lain ada. Betul, bahan mentah tu ada persediaan halal. Tapi tidak didaftar ataupun tidak dideklar kepada pihak kita. Which mean tanpa kebenaran lah. So yang tu akan menimbulkan masalah lah. Dan akan menyebabkan pihak auditor mengeluarkan laporan ketidakakuran. Okey, yang kedua, maklumat bahan mentah tidak dilengkapkan dengan sempurna. Okey, macam tadi lah, sama juga. Pakai 10 brand tapi declare 2 brand sahaja. Tak boleh gitu. Sebab tu saya kata, setiap bahan mentah yang kita guna pakai perlu didaftarkan ataupun perlu dideklar kepada kita. Tak kira lah 100 brand pun kena 100 lah juga didaftar. Okey, jelas ya. Yang ketiga, kebersihan tidak dijaga sempurna. Okey, dari sistem comel belakang ni. Semua lengkap, maklumat lengkap, dokumen lengkap. Tapi bila kita ke lapangan, masalah kebersihan, peralatan tidak bersih, tempat proses tidak bersih. Yang tu akan mengundang ketidakakuran jugalah. Okey, pekerja bertukar ganti tanpa mempunyai rekod kesihatan yang memuaskan. Okey, bila pekerja bertukar ganti ni biasa majikan akan maklum ke kita, "Alah, pekerja tu baru je sebulan kerja. Tak okeylah, kita nak cocok dah. Cocok ni 70 ya. So, suntikan." Jadinya costly kan. Okey, memang kita menerima banyak orang kata rungutan daripada pihak majikan di mana pekerja ni tak tetap. Mari sehari, mari 2 hari, mari seminggu, lepas tu berhenti, tukar pula pekerja lain. Okey, yang tu pihak auditor ada penyelesaian. Adalah ruang budi bicara di antara pihak auditor dan juga pihak majikan. Okey, yang kelima, sistem carta ahli proses tidak efisien dan tidak sistematik. Maksudnya berlaku cross contamination di tempat pemprosesan. Tidak sealiran. Maksudnya tak ada orang kata tak jalan molek lah. Tak ada orang kata ikut aliran U ke, aliran L ke. Dia jadi X. Bila X, flow proses dia X, maksudnya berlakunya cross contamination di situ. Okey, yang keenam, tidak melantik pekerja khusus untuk meninjau aspek halal syarikat. Okey, yang ni biasanya bagi kategori syarikat yang besar-besar, dapur-dapur hotel, di mana tanggungjawab untuk menjaga halal ni berat lah kan. Sebab kita punya menu banyak, kita punya produk banyak bahan mentah yang perlu diteliti. Jadi kalau katalah bebanan untuk menjaga aspek halal tu ditugaskan kepada pekerja yang ada tanggungjawab lain dah. Contoh pekerja ni bahagian akaun kan. Banyak dah yang nak kena jaga gaji, nak kena jaga sales lah. Lepas tu majikan pula gila tok pula. Awak kena jaga lagi. Tanggungjawab kena jaga aspek halal, kena tengok bahan mentah yang beli dapur tu ada halal ke tak. Jadi benda tu memberi terlampau banyak bebanan kepada satu orang staf dan tidak sesuai di situ. Bila terdapat terlampau banyak bebanan akan menyebabkan banyaklah masalah-masalah di mana pekerja ni tidak mampu untuk menjaga aspek halal syarikat tuan-puan tu. Okey, yang ketujuh, memandang enteng aspek pembelian ataupun penerimaan bahan mentah. Main beli je. Tak kira lah. Asalkan rasa macam halal dia ni, tengok tempat buat pun orang Melayu kan. Main beli je. So tak boleh gitu. Sebab benda tu tuan-puan perlu ada kepastian, perlu ada dokumen yang sah untuk orang kata bagi bukti bahan ataupun apa sahaja yang tuan-puan pakai tu memang telah disahkan halal oleh badan berwajib. Okey, ni adalah contoh-contoh lah. Contoh-contoh gambar masa kita pergi audit kan. Ni gambar kilang ais, pengeluaran ais kita nak. Bila kita pergi tu keadaan kemas, comel. Pekerja pula pakai PPE, full PPE kan. Pakai apron, pakai penutup kepala, pakai glove kalau perlu. Okey, next. Ni di kilang minyak. Proses minyak lah kan. Alright. Seterusnya berkenaan pemantauan dan juga penguatkuasaan undang-undang. Okey, pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang akan dibuat kepada semua pemegang sijil halal. Proses pemantauan ni dalam tempoh validiti sijil tuan-puan. Contoh, tuan-puan ni skim
produk produk makanan. So validity sijil tuan-puan selama 2 tahun. Jadi tuan-puan kena expect bila once tuan-puan telah pegang sijil kita tu, contoh starting from bulan ni, awal bulan ni 2021 ni, sehinggalah 2 tahun akan datang, tahun 2023 kan. Jadi tuan-puan kena expect lah semasa dalam tempoh 2 tahun tu akan ada pegawai pemantau yang akan pergi ke kilang kita untuk buat pemantauan kita punya sama ada mengikut kita punya prosedur ataupun tidak. Bukan kata bila once kita berjaya dapat halal ni, lepas pada tu segala kita punya SOP requirement buat acuh tak acuh je. Tak payah dah lah pakai apron, tak payah dah lah pakai orang kata hairnet ke gapo. Bahan mentah pun boleh bagi sesuka hati sebab tak ada pegawai pemantau. So tu salah lah. Sebabnya semasa tempoh validity sijil memang akan ada sentiasa maksudnya syarikat tuan-puan ni memang ada dalam listing kita punya pegawai pemantau untuk mereka turun ke lapangan untuk buat proses pemantauan dan penguasaan pada bila-bila masa. Okey. Pemeriksaan pemantauan penguasaan ni berdasarkan kita punya undang-undang berkaitan lah. Contohnya kita punya Akta Perdagangan APD 2011, berdasarkan kita punya Manual Prosedur Persijilan Halal, Akta Makanan 1983, seterusnya. Okey. Jadi tuan-puan peher, okey. Lepas dapat sijil, tak boleh duduk senyap. Dapat sijil ni berjaya, so boleh buat acuh tak acuh je. Tak boleh lagu tu, kita sentiasa get ready. Kena sentiasa get ready untuk jaga kita punya integriti halal, untuk jaga kita punya production tu mengikut kita punya SOP, requirement prosedur persijilan halal. Dan jika semasa pemantauan tu, pegawai pemantau menjumpai kesalahan-kesalahan tidak patuh kepada kita punya undang-undang. Jadinya apa kesalahan tuan-puan tu akan dikategorikanlah kepada kita 3 kategori, iaitu kesalahan kecil, besar dan juga serius. Okey, so yang pertama kesalahan kecil, di mana kesalahan teknikal lah. Kesalahan teknikal yang akan diberi amaran. So pihak auditor, pegawai pemantau tu akan bagi amaran kepada pihak tuan-puan untuk buat pembetulan. Biasanya yang ni berkenaan kebersihan premis lah. Kebersihan premis, peralatan, berkenaan pekerja, persekitaran, rekod kawalan makhluk perosak ni tidak lengkap, kesalahan lain berkaitan sanitasi dan juga kebersihan. Sanitasi lah. Biasanya berkenaan technically lah, masalah teknikal yang kecil ni. Okey, seterusnya kesalahan besar. Okey, kesalahan teknikal yang boleh dikenakan tindakan penggantungan sijil. Kalau pihak pegawai pemantau gitu, dia jumpa antara kesalahan ni, jadinya pihak pegawai pemantau boleh menggantung sijil tuan-puan. Antaranya ialah kesalahan penambahan pembekal ataupun pengeluar yang tidak mendapat pengesahan halal. Okay. Macam tadi saya kata, gandum yang tuan-puan guna pakai tadi, tiba-tiba tak ada daripada supplier ni, tukar kepada supplier B, dan supplier B ni pula tak ada persijilan halal yang sah. Yang tu adalah kategori kesalahan besar lah. Okay, yang kedua, penambahan pembekal ataupun pengeluar yang tidak mendapat pengesahan halal dari Badan Persijilan Halal Luar Negara. Yang ni bagi bahan mentah luar negara. Okey, yang ketiga, menggunakan logo halal pada produk yang tidak terdapat dalam sijil pengesahan halal. Okey, masa dapat sijil halal tu, tuan-puan daftar 10 produk. Okey, dalam tempoh telah dapat 6 bulan sijil halal, ada produk baru. Ada 2 produk baru. So, tuan-puan pun terus buat produk baru dan tak buat permohonan penambahan produk kepada pihak kita, dan terus guna pakai logo halal tu di produk baru, 2 produk tadi. Yang tu dikira kesalahan. Sebab produk baru yang 2 tadi tak ada dalam senarai list dalam sijil halal. Okay. Sebab tu, sebab segala produk yang tuan-puan hasilkan tu perlulah tersenarai lah. Perlu disenaraikan, perlu dideklar kepada kita. Jadi, jika ada sebarang penambahan produk, sebab itulah kita ada kategori permohonan penambahan produk. Perlu buat terus. Kalau ada pun, orang kata,
Jangan guna lagi logo halal di produk baru. Perlu buat permohonan dulu, telah dapat sijil, barulah boleh guna logo. Okey, seterusnya pemalsuan sijil pengesahan halal Malaysia. Lagu mana pemalsuan ni? Macam tadilah, tidak senarai dalam sijil halal, dalam sijil halal sedia ada produk baru. Lepas tu kita pun buat photostat, kita pandai lah kan, ni banyak teknologi. Kita kita tambah 2 produk baru tadi. Jadi tu dikira pemalsuan lah. Okey, seterusnya meminjam atau menyerahkan sijil pengesahan halal Malaysia kepada premis lain. Contoh kan. Contoh, adik kita buat produk yang sama. Dia baru ada kilang. Lepas tu produk yang sama, brand yang sama, dan kita bagi pinjam sijil halal kita kepada adik kita. Tak boleh lagu tu sebab dia tu kilang yang berbeza, syarikat yang berbeza. Perlulah melalui proses permohonan halal starting from A to Z balik lah. Tak bolehlah sewenang-wenangnya bagi kebenaran. Okey, jelas ya? Dan last sekali, kesalahan serius, di mana kesalahan yang melibatkan kesalahan syariah dan teknikal yang boleh membawa kepada penarikan balik. Sijil kita tu boleh terus tarik balik oleh pegawai pemantau. Okey, apa kesalahan serius tu? Yang pertama, pengesahan status haram oleh Jakir Main Jain terhadap produk ataupun bahan, ramuan ataupun peralatan yang lain. Okey, contoh penemuan ada penggunaan bahan mentah yang haram dalam produk kita tu. So, bila benda tu memang confirm, so pihak berwajib boleh terus buat penarikan balik sijil. Okey, yang kedua, penggunaan bahan haram setelah memiliki sijil halal. Lepas dapat sijil tu, rasa nak tukar bahan tu pula tak ada pengesahan halal. Tu kita kira haram lah kan? So, kita tu boleh tarik sijil. Yang ketiga, percampuran dan penyimpanan bahan halal dan haram. Berlaku apa-apa yang kita tidak benarkan daripada awal tadilah. Bila dapat sijil, berlaku yang kita tidak benarkan tu, terus menjadi kesalahan yang serius. Penggunaan alat stunning sehingga menyebabkan haiwan mati. Yang ni bagi kategori skim permohonan rumah sembelihan. Yang kelima, pemproses haiwan yang tidak sempurna sembelihan ataupun tidak sempurna mati. Alright. So, jelas. Ada 3 kategori kesalahan semasa yang boleh pegawai pemantau clarifikan apa bila once pegawai pemantau tu pergi ke premis kita untuk buat proses pemantauan. Jadinya apa penemuan kesalahan tu, pihak pemantau boleh kategorikan sama ada untuk diberi teguran ataupun untuk ditarik balik ataupun untuk digantung sijil pengesahan halal tuan-puan tu. Okey, ini adalah logo halal Malaysia. Kalau kata orang tanya, okey, logo halal Malaysia ni ada berapa jenis? Ada 10 ke? Ada 2 ke? Ada 3 ke? Tak, ada saja ni je. Jadi tuan-puan perlu tahulah, perlu kenal lagu mana ciri-ciri logo halal Malaysia. Perlu ingat dalam kepala ni. Logo halal Malaysia ni lagu ni lah. Antara ciri-ciri dia, perkataan Malaysia dalam Belatih. Kita tak boleh. Ciri-ciri logo halal yang sah ni, dia tak akan sama dengan logo-logo halal yang tidak sah seperti yang tertera di bawah tu. Yang palsu tu ada ne kan, contoh di situ. Kalau kata nampak seakan-akan sama sekalipun, bila diteliti molek-molek, tak sama. Jadi, salah lah. Okay, jadi kita kena ingat. Kita sebagai pemain industri ni kena tahulah. Walaupun kalau kata bukan usahawan pun, bukan pemegang sijil pun, kita sebagai pengguna kita kena kenal, kena ingat sebab kita membeli barang, membeli produk. Jadi sebelum beli tu kena teliti dulu. Tengok sama ada betul ke tak logo halal ni. Alright. Okey, ini contoh sijil pengesahan halal Malaysia. So bila once tuan-puan berjaya dapat sijil halal, inilah contoh sijil yang tuan-puan akan dapat, di mana akan tertera lah senarai produk yang tuan-puan mohon dan juga akan tertera nama syarikat dan alamat tuan-puan. Okey. Sijil halal yang perlu dipamerkan. Okey, logo lah, logo halal. Poster logo halal yang ni akan dibenarkan kepada skim premis makanan sahaja. Yang ni macam saya maklum tadilah. Jika tuan-puan perlu nak dapatkan poster logo halal ni,
perlu buat permohonan dan perlu buat pembayaran sebanyak RM50 bagi satu keping poster logo halal. Alright, seterusnya. Okey, tuan-puan perlu jelas cara buat permohonan, cara untuk semak halal. Tiga ni lah. Okey, untuk buat permohonan secara online melalui laman sesawan kita www.halal.gov.my/apps. Untuk semakan directory halal, kita punya laman web halal.gov.my, dan semakan directory halal luar negara tu melalui halalverified.com. Okey. Ini adalah carta ahli kerja. Start daripada tuan-puan buat permohonan, terima dan rekod permohonan online serta dokumen sokongan. Telah terima dokumen hard copy lah. Dan seterusnya akan pihak pegawai proses akan semak borang dan dokumen sokongan yang telah dihantar, dan akan buat charge bayaran. Bila buat charge bayaran, tuan-puan pun pergi buat bayaran dan kami menerima bayaran. Lepas terima bayaran, akan dijalankan audit lapangan di premis. Lepas tu penyediaan laporan audit, proses kelulusan semasa mesyuarat panel pengesahan halal, dan jika lulus, pengeluaran sijil halal oleh pihak JAKIM. Okey, ini antara contoh-contoh lah, contoh-contoh gambar semasa kita buat lawatan audit. Ni di dapur hotel. Okey, next. Sama dapur hotel kita nak tengok lah dari segi cara pengendalian, dari segi bahan mentah, penyimpanan bahan mentah tu lagu mana, di label ke tak, tempat proses tu bersih ke tak, kan? Dari segi pengurusan sisa buangan, sapuh tu kekerapannya dibuang berapa kali, kan? Sepanjang proses pemprosesan tu, semua itu kita akan tengok. Okay, next. Okey, tempat penyimpanan, kan? Dan masa ni lah pihak auditor akan tengok balik bahan mentah yang di lapangan tu sama ke tak apa yang bahan mentah yang telah didaftarkan di sistem. Okey. Ni antara contoh-contoh kilang. Inilah yang comel, kan? Nampak dia punya staff tu pakai pakaian yang proper. Tempat penyimpanan tu ada pallet. Alright. Okey, ni kilang minyak. Okey, ni denda bagi penyalahgunaan logo dan sijil halal lah. Tuan-puan kena tahu, kena maklum. Jika tuan-puan tidak memiliki persijilan halal, jadi tak boleh sewenang-wenangnya menggunakan logo halal di produk. Nak letak saja-saja. Biar tak ada sijil pun, sebab aku nak laku bagi aku pun letaklah logo halal. Tak kira lah logo halal yang sah ataupun logo halal palsu sekalipun, itu dikira kesalahan dan tuan-puan boleh didenda sehingga RM500,000. Yang tu tuan-puan memang kena maklum. Okey, seterusnya ini antara contoh-contoh produk yang telah mendapat sijil pengesahan halal Malaysia lah. Okey. Ni produk sejuk beku lah, sardin gulung, kari pap sardin. Okay, next. Okey, ni antara produk-produk yang telah dapat sijil halal dan ditayangkan ke ataupun dipamerkan di pejabat bahagian pengurusan halal Jahit. Jadi kalau tuan-puan mari ke pejabat kita, so boleh tengoklah contoh-contoh. Alright, next. Okey, ni contoh peta lokasi yang tuan-puan perlu hantar, ke? Antara dokumen yang perlu dihantar. Jadinya, orang kata peta tu tak say lah hantar yang di print daripada Google Map lah. Yang tu kita tak say. Sebabnya kita nak peta lokasi ni untuk memudahkan kita punya auditor untuk sapa ke premis. Macam contoh kita buat peta ni lah, jemputan majlis perkahwinan. Gitulah lebih kurang. Tak say print out, simply print out from Google Map. Yang tu tak say. Okay, next. Contoh penyata akaun bank. Kalau kata tak ada penyata keuangan yang audited, kita nak penyata bank syarikat selama 12 bulan ataupun 1 tahun. Okay, next. Okay, ini contoh laporan audit yang akan dikeluarkan oleh pihak auditor lah. Lepas auditor pergi semua tempat proses, telah pihak auditor discuss apa. So, dia akan keluarkan laporan audit secara hard copy lah kepada tuan-puan. Yang ni borang permohonan persijilan halal. Yang ni boleh di-generate ataupun dijana dalam sistem lah. Okey, ni contoh pamphlet yang pihak bahagian pengurusan halal keluarkan dan telah diadakan kepada pihak industri, pihak pengguna.
Okey, seterusnya. Okey, tuan-puan perlu maklum yang di samping produk yang mendapat persetujuan halal daripada JAKIM ataupun JAIN, which mean produk keluaran Malaysia lah, tuan-puan boleh guna sebarang produk keluaran luar negara asalkan produk tersebut mempunyai persetujuan halal daripada badan yang telah diiktiraf oleh pihak JAKIM. Okey, as at Februari, 5 Februari, 5 Februari 2020, total badan persetujuan luar negara yang telah diiktiraf oleh pihak JAKIM adalah sebanyak 84 badan persetujuan daripada 46 negara. So memang banyak. Tidak terhad tak ada lah bahan ni memang tak ada dalam Malaysia. Ada di Australia, ada di New Zealand, ada di US je. So boleh guna. Tak ada masalah. Tapi tuan-puan kena pastilah bahan tu memang telah dipersetujukan oleh Badan Persetujuan Halal Luar Negara yang telah diiktiraf. Okey. Okey, ni antara contoh-contoh logo halal palsu ataupun tidak diiktiraf yang tuan-puan memang tak boleh guna. Tak boleh guna. Kalau katalah tuan-puan ada CJ halal yang sah, perlu pastikan logo halal yang dicetak di produk tu adalah memang betul logo halal JAKIM. Sebab ada kita jumpa produk ni macam diguna ni lah. Contoh logo-logo halal palsu kan. So kita pun macam nak ambil lah tindakan. So bila once kita selidik, rupa-rupanya dia ada CJ halal tapi dia salah cetak. Dia guna logo halal palsu di produk. So sebelum cetak, make sure logo halal yang dipilih tu betul-betul logo halal yang sah lah. Okay, dan kalau kata tuan-puan tak ada CJ halal, okey tak apa, saya tak say guna logo halal yang sah. Saya nak guna logo halal palsu. Sama juga. Tak boleh. Sebab tu kita kira dari segi penyalahgunaan logo halal ataupun perbahasan halal lah, di mana boleh mengaburi ataupun boleh menyebabkan pengguna tu confuse kan. Boleh ke tak? Boleh belilah kan? Sebab ada perkataan halal di situ. Okey, jelas. Jadi hari ininya kalau kata tak banyak apa yang tuan-puan fahami, at least nampak dah sedikit sebanyak apakah prosedur ataupun apa yang tuan perlu tahu, keperluan umum, keperluan khusus, apa yang perlu disediakan, apa yang perlu get prepared sebelum semasa permohonan untuk mendapatkan persetujuan halal Malaysia. Harapnya sedikit perkongsian saya pada hari ini dapat membantulah memberi sedikit gambaran. Kalau kata tak jelas pun sedikit sebanyak pun okeylah. Kalau kata ada sebarang tak jelas tu, boleh bertanya kepada pihak kami bila-bila masa di bahagian pengurusan halal jahit. Jadi sehingga rasanya setakat ini sajalah perkongsian saya pada hari ini. Jika ada apa-apa keterlanjuran, kesilapan yang dikongsikan, saya mohon maaf banyak-banyak. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.